Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Normazatul Ana binti Tajuddin, nombor matrik B0323-10329. Saya dan ahli kumpulan saya yang lain akan membentangkan tajuk assignment kami bagi grup assignment KOKU, iaitu Aplikasi Falak, Sejarah Awal Teleskop dan Perkembangannya. Mengenal teleskop. Apa yang kita tahu tentang teleskop? Teleskop adalah sejenis alat optikal yang digunakan untuk memerhatikan benda-benda yang jauh jaraknya dengan menumpukan kesemua sinaran elektromagnetik seperti cahaya misalnya. Kebiasaannya, teleskop digunakan untuk melihat objek langit seperti bintang, planet dan objek angkasa lain yang ada di sistem suria. Kanta utama teleskop terdiri daripada dua, iaitu yang pertama, kanta objektif. Fungsi kanta objektif ini menumpukan cahaya untuk membentuk imej, dan imej yang terbentuk adalah yang nyata, songsang dan mengecil di titik fokus kanta mata. Yang kedua, kanta mata. Fungsinya adalah untuk membesarkan imej kanta objektif. Asal-usul nama teleskop. Teleskop berasal daripada dua perkataan Yunani Greek, iaitu tele dan skopien, yang masing-masing membawa maksud jauh dan mencari atau melihat. Apa kaitannya astronomi dengan teleskop? Astronomi seperti yang kita tahu adalah ilmu falak, iaitu ilmu yang mengkaji bintang, planet dan benda-benda lain yang terdapat dalam alam semesta. Ahli-ahli astronomi sentiasa meneropong kedudukan dan pergerakan setiap jirim angkasa lepas. Penepuan ahli astronomi ini tidak terhad kepada kegiatan meneropong semata-mata, malah mereka juga cuba mencari jawapan kepada persoalan seperti apakah rencaman bintang-bintang dan bagaimanakah bintang mendapat cahaya. Ahli astronomi juga dikenali sebagai astrofizik, iaitu mereka turut mengkaji tindak balas fizik dan kimia yang berlaku di angkasa lepas. Jadi, persoalannya, bagaimanakah orang zaman dahulu mencerah objek langit sebelum wujudnya teleskop? Ribuan tahun sebelum adanya teleskop, nenek moyang kita sudah terlebih dahulu memahami astronomi hanya dengan menatap langit malam. Mereka mencuba mencari tahu pergerakan bintang dan planet dengan pengamatan dalam waktu yang lama melalui apa yang terlihat oleh mata kasar. Langit malam pada zaman dahulu adalah lebih mudah untuk diperhatikan kerana tiada kehadiran pencemaran cahaya seperti masa kini. Sejak abad ke-5 lagi, ramai orang telah membahaskan atau membuat argumen tentang bagaimana bentuk bumi, sama ada ia bulat ataupun sebaliknya. Empedocles dan Anaxagoras telah membuktikan bahawa sifat bumi itu bulat. Ini berdasarkan pada bentuk bumi yang kelihatan bulat ketika gerhana bulan, kerana pada waktu itu bentuk bumi adalah amat ketara kerana bumi terletak di antara matahari dan bulan. Sebelum wujud lagi teleskop, peta langit malam tersebut telah ditemui dan telah dicipta atau dihasilkan oleh seorang astronomi Yunani yang bernama Hipparchus. Hipparchus diketahui sebagai seorang astronomi paling awal yang sudah memetakan peta langit malam. Beliau juga dikenali sebagai bapa astronomi ilmiah yang sudah banyak memberikan sumbangan kepada bidang astronomi pada waktu dahulu. Sekitar tahun 190 sebelum Masihi hingga 120 sebelum Masihi, beliau telah menghabiskan sebahagian besar tahun-tahun terakhirnya melakukan pengamatan astronomi dari Pulau Rhodes. Hingga kini, para ilmuwan masih belum menemukan cara apa yang digunakan oleh beliau untuk memetakan bintang dan langit. Peta langit malam yang dicipta oleh Hipparchus mengandungi koordinat bintang yang sangat tepat, walaupun pada hakikatnya teleskop belum wujud pada waktu itu lagi. Beliau telah banyak memberi sumbangan dalam bidang astronomi sebelum teleskop dicipta dengan rasminya oleh Hans Lippershey yang kemudian diperbaharui oleh Galileo Galilei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darul Fatihah binti Zulkifli, nombor matrik B0323-10573, akan membentangkan tentang perkembangan teleskop pada zaman Renaissance dan juga inovasi teleskop. Perkembangan teleskop merupakan satu peristiwa penting dalam sejarah astronomi. Teleskop, alat optik yang menggunakan lensa atau cermin untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya, telah membawa satu perubahan besar dalam cara manusia memahami alam semesta.
Walaupun tiada satu individu yang diidentifikasikan sebagai penemu teleskop, tetapi beberapa tokoh pada zaman Renaissance telah berperanan dalam pengembangan teleskop. Pertama, Hans Lippershey pada tahun 1570 ke 1619. Kedua, Galileo Galilei 1564 ke 1942. Ketiga, Johannes Kepler 1571 ke 1630 dan Thomas Harriot 1560 ke 1621. Pertama, Hans Lippershey 1570 ke 1619. Beberapa sumber menyatakan bahawa Lippershey, seorang pembuat kantang mata dari Belanda, mungkin merupakan pencipta pertama kepada teleskop pada tahun 1608. Lippershey telah memohon paten iaitu pemilik khas kepada penemuan tersebut, walaupun ramai yang sedang mengembangkan alat yang serupa pada masa yang sama. Kedua, Galileo Galilei 1564 ke 1642. Walaupun tidak menemui teleskop, tetapi Galileo merupakan astronomi pertama yang menggunakan teleskop secara intensif untuk mengamati langit. Pada tahun 1609, Galileo telah memodifikasikan teleskop yang sedia ada dan menggunakan teleskop untuk mengamati pelbagai fenomena astronomi seperti cincin Saturnus, medan bintang dalam Bima Sakti dan 4 bulan terbesar Jupiter yang kini dikenali sebagai bulan Gemini. Ketiga, Johannes Kepler 1571 ke 1630. Kepler, seorang ahli matematik dan astronom Jerman, juga memberikan sumbangan kepada pemahaman teleskop. Beliau telah membagi reka bentuk teleskop dan telah menulis prinsip-prinsip yang mendasari prestasi teleskop. Keempat, Thomas Harriot 1560 ke 1621. Harriot merupakan seorang ahli matematik dan astronom Inggris dan beliau diketahui telah mengamati langit menggunakan teleskop pada zaman yang sama dengan Galileo. Walaupun karya beliau kurang dikenali secara meluas, tetapi beliau telah memberikan sumbangan yang besar kepada perkembangan awal teleskop. Perkembangan teleskop pada zaman Renaissance telah membuka babak baru dalam astronomi dan ilmu pengetahuan. Teleskop membolehkan manusia melihat objek langit dengan lebih jelas dan memahami struktur langit dengan lebih baik. Penciptaan dan penggunaan teleskop pada masa kini menjadi tonggak utama kepada sejarah astronomi moden. Inovasi teleskop ada dua, iaitu reka bentuk teleskop dan prinsip asas teleskop. Reka bentuk teleskop ada dua, iaitu teleskop refraktor atau teleskop kaca lensa dan teleskop reflektor iaitu teleskop kaca cermin. Prinsip asas teleskop ada 5, iaitu pengumpulan cahaya, pembesaran, resolusi, bidang pandang dan koreksi dan pemposisan. Reka bentuk teleskop. Pertama, teleskop refraktor atau teleskop kaca lensa. Teleskop pertama yang dicipta adalah refraktor yang menggunakan lensa bagi membiasakan dan memfokuskan cahaya. Hans Lippershey dan Saturijs Janssen daripada Belanda umumnya dianggap sebagai orang-orang pertama yang mencipta teleskop refraktor pada tahun 1608. Kedua, teleskop refraktor atau teleskop kaca cermin. Pada tahun 1668, Isaac Newton telah mencipta teleskop refraktor yang menggunakan kaca bagi memantulkan dan memfokuskan cahaya. Desain ini memiliki keuntungan kerana dia tidak mengalami dispersi cahaya sebagaimana yang berlaku kepada lensa dalam teleskop refraktor. Prinsip asas teleskop. Pertama, pengumpulan cahaya. Prinsip utama bagi setiap teleskop ialah pengumpulan cahaya. Sebuah lensa atau cermin yang digunakan mesti menangkap cahaya dari objek langit untuk membiasakannya ke titik fokus. Kedua, pembesaran. Teleskop memungkinkan pembesaran objek yang jauh. Ini dicapai menggunakan lensa objektif atau cermin untuk membentuk citra dan lensa okular untuk memperbesar citra tersebut. Ketiga, resolusi. Resolusi teleskop mengacu pada kemampuannya untuk memisahkan dua objek yang berdekatan. Ini dipengaruhi oleh diameter lensa atau cermin. Semakin tinggi diameter lensa atau cermin, semakin tinggi resolusi teleskop. Keempat, bidang pandang. Bidang pandang merupakan wilayah langit yang dapat dilihat oleh teleskop pada satu waktu. Ini dapat dipengaruhi oleh desain teleskop dan lensa atau cermin yang digunakan. Kelima, koreksi dan pemprosesan.
Dalam teleskop modern, koreksi optik dan komposisi digital digunakan untuk meningkatkan kualiti imej dan menyelesaikan masalah seperti horotan cahaya dan penyimpangan kromatik. Inovasi-inovasi ini telah mengubah cara kita untuk memahami dan memerhati alam semesta. Walaupun teleskop telah berkembang sejak zaman Renaissance lagi, tetapi prinsip asas tetap sama, untuk mengumpul, memfokus dan membesarkan cahaya daripada objek angkasa dalam kajian astronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanis Akila binti Yusri daripada kos BTMM dan daripada Fakulti FPTT. Nombor matrik B062310242. Hari ini saya akan berkongsikan sedikit sebanyak tentang perkembangan teleskop zaman moden, iaitu teleskop optik. Yang pertama adalah teleskop jenis pembiasan seperti mana yang tertera di slide. Kita boleh lihat gambar di sebelah itu adalah contoh gambar teleskop jenis pembiasan. Teleskop pembiasan menggunakan kanta di depan untuk tujuan mengukur cahaya dan juga kanta mata terletak di bahagian belakang untuk tujuan memfokus dan membesarkan imej. Ini adalah sedikit sebanyak tentang teleskop pembiasan. Teleskop pembiasan panjang dan fokus dan juga mempunyai skala pelat besar, tiup liku tidak sensitif dan yang paling sesuai untuk melakukan kerja-kerja astrometrik. Tetapi ia sentiasa mempunyai penyimpangan kromatik sistem, manakala ultraviolet, penyerapan sinaran inframerah adalah sangat berkuasa. Dan kaca optik besar mencurah juga sangat sukar untuk teleskop. Ia khas dibina pada tahun 1897. Mencerminkan kemuncak pembangunan teleskop, maka dalam abad ini tidak lagi muncul reflektor lebih besar. Ini adalah kerana secara teknikal mustahil untuk dibuang keluar kanta fokal sempurna diperbuat daripada kaca dan saiz besar kanta akibat ubah bentuk grafiti akan menjadi sangat jelas dan dengan itu kehilangan tumpuan Octavia. Yang kedua adalah teleskop pantulan. Gambar itu adalah contoh teleskop pantulan. Jadi teleskop pantulan menggunakan cermin untuk mengukur cahaya. Kanta mata terletak di bahagian tepi teleskop dan juga sekeping cermin terletak di bahagian tengah teleskop untuk membantukan cahaya ke kanta mata. Seterusnya, saiz dan keupayaan sebuah teleskop ditentukan oleh saiz objektif utama masing-masing. Bagi teleskop amatur, spesifikasi teleskop dalam katalog pada kebiasaannya ditunjukkan secara nisbah objektif utama dengan jarak fokus. Misalnya SP6 f/8. Perkaitan ini menunjukkan bahawa teleskop berkenaan mempunyai objektif utama berukuran diameter 6 inci dengan nisbah jarak fokalnya 1/8. Dengan ini jarak fokal teleskop bersamaan 48 inci. Teleskop dengan saiz demikian mampu mengumpulkan cahaya 900 kali lebih banyak daripada yang mampu dikutip oleh mata manusia kerana kanta mata manusia cuma berukuran 6 mm diameter, manakala teleskop besar dengan saiz cermin utamanya hanya 5 meter. Mampu mengutip cahaya hampir 1 juta kali lebih banyak berbanding mata manusia. Dan yang seterusnya, saya akan terangkan sedikit penemuan teleskop Newton. Teleskop Newton dapat dilihat dalam gambar yang ditunjukkan di dalam slide. Pada awal 1670, Newton membuat teleskop jenis baharu yang berbeza dan lebih kuat daripada teleskop Galileo. Galileo menjadi teleskop pertama 60 tahun lebih awal dari masa Newton, iaitu tahun 1608. Teleskop Newton ini disebut teleskop pantul. Perbezaannya terletak pada cermin yang diganti dengan kanta. Ianya juga berupaya dalam penemuan bahan yang sesuai untuk teleskop tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huda binti Mustafa akan membentangkan tentang teleskop norm optik. Terdapat dua kategori teleskop norm optik, iaitu teleskop angkasa dan teleskop advance. Teleskop angkasa pula terbahagi kepada dua, iaitu teleskop Hubble Space dan juga teleskop Kepler Space. Teleskop Hubble Space merupakan sebuah satelit teleskop angkasa yang bersaiz 13.2 meter panjang dan 4.2 meter lebar yang mengelilingi bumi. Ahli astronomi menggunakan Hubble untuk melihat bintang dan galaksi serta planet-planet yang jauh dari lingkaran sistem solar kerana ia mampu merakam lebih 10 kali ganda lebih jelas.
Manakala teleskop Kepler Space merupakan misi NASA yang dilancarkan pada tahun 2009 dengan matlamat utama untuk menemui exoplanet yang mengorbit bintang lain. Teleskop ini menemui lebih 2,600 exoplanet yang terdiri daripada planet berbatu hingga gergasi gas. Selepas kehabisan bekalan bahan apinya pada tahun 2018, Kepler telah bersara. Untuk Advanced Telescope pula, terdapat 6 jenis teleskop. Yang pertama adalah teleskop sinar gambar yang berasaskan bumi yang digunakan untuk memerhati objek dalam julat panjang. Pemerhatian sinar gambar mula dijalankan sekitar tahun 1960-an, tetapi pemerhatian ini lebih sukar dijalankan kerana pencerahan sinar gambar yang jarang berlaku daripada objek angkasa menyebabkan imej yang diperhatikan menjadi lebih kabur. Yang kedua adalah teleskop sinar X atau XRT, ialah teleskop yang digunakan untuk memerhati objek cakrawala dalam julat panjang gelombang sinar X. Pelancaran XRT pertama direkodkan berlaku sekitar tahun 1963. Salah satu teleskop sinar X yang terkenal kini beroperasi di belah cerah X-ray Chandra dan telah beroperasi lebih 20 tahun. Yang ketiga adalah teleskop ultraviolet yang berfungsi secara optimum dalam julat panjang gelombang ultra unggu sekitar 400 nm. Dari 1978 hingga 1996, terdapat sebuah balai cerah angkasa yang dipanggil International Ultraviolet Explorer untuk memerhati sumber gelombang ultra unggu. Kini, teleskop optik berasaskan bumi pertama ialah teleskop Hubble, juga dikategorikan sebagai teleskop ultraviolet. Yang keempat adalah teleskop inframerah, adalah sebahagian daripada gelombang elektromagnet dengan panjang gelombang antara 1 mikrometer hingga 1 milimeter. Eropah adalah negara pertama yang memulakan pemerhatian astronomi inframerah pada tahun 1983. Yang kelima adalah teleskop gelombang mikro, adalah sebahagian daripada gelombang elektromagnet dengan panjang gelombang antara 1 mm hingga 1 meter. Penemu ini berlaku secara tidak sengaja pada tahun 1965 apabila Arnold Penzias dan juga Robert Wilson sedang membuat penerimaan isyarat radio dan menemui bunyi bising. Setelah mereka meneliti dengan teliti, ternyata bunyi itu datang dari segenap arah, kemudian dikenali sebagai Cosmic Microwave Background. Yang keenam adalah teleskop gelombang radio, adalah sebahagian daripada gelombang elektromagnet dengan panjang gelombang lebih daripada 1 meter. Pemerhatian teleskop ini berlaku sekitar tahun 1932. Pada tahun 1928 pula, Carl G. Jansky meneliti sumber bunyi statik yang mengganggu peralatan komunikasi radio beliau. Mendapati punca bunyi tersebut datang dari luar sistem suria yang terletak di buruj Sagittarius. Pada tahun 1967, Jocelyn Bell menemui sesuatu yang memancar sinaran kuat pada gelombang radio dan berdenyut dengan tempoh tetap, iaitu kira-kira 30 kali sesaat. Bell dan rakan-rakannya menamakan sumber ini LGM-1, iaitu Little Green Man 1. Sebagai kesimpulannya, penemuan teleskop ini telah memberi banyak impak kepada kehidupan manusia. Hal ini kerana penemuan teleskop telah membuka mata kita terhadap alam semesta. Kerana dengan kehadiran teleskop, saintis dapat menemui fakta bahawa bumi bukanlah pusat alam semesta seperti yang dipercayai sebelum ini. Tambahan pula, penemuan teleskop ini juga memberi pengetahuan bahawa terdapat gunung dan kawah di bulan. Teleskop juga merupakan kunci yang membuka pengetahuan tentang geografi dan cuaca di planet-planet dalam sistem suria kita, serta membantu kita menemui planet dan asteroid baharu. Jelaslah bahawa teleskop memberi pengetahuan tentang perkembangan astronomi kepada kehidupan manusia.